Lah. Okey, sebelum tu, sebelum saya nak terangkan benda tu, okey saya nak bagi tahu you all lah yang baru ataupun yang lama untuk recap balik apa yang you all ni. Okey, Fitriani, boleh tak sebut saya, berapa numbering system? 4. Ha? Numbering system. Binary, hexa, jap ada. Ha. Decimal, hexary, binary, octa. Yang kita belajar sahaja ya. Yang kita belajar sahaja ya Yani. Sorry. Kau jangan tambah-tambah lagi yang lain. Apa yang ni? Hexary, binary, decimal. Apa? Decimal, binary, hexadecimal. Okey. Binary. Okey, hexadecimal. And decimal. Okey, untuk dalam number system and representation, okey. So ini adalah 3 numbering system yang kita akan belajar dalam ni lah nanti. Okey, lebih pada tu tak ada. Memang you akan jumpa okta lah apalah. Okey, memang kita tak akan belajar yang tu lah. So kita akan belajar 3 ni. Okey. Ni binary ya, B-I-N-A-R-Y. Okey. So kenapa kita perlu belajar ketiga-tiga ni? Okey, so kita nak belajar how data can represent in the computer. Okay, how data can represent in the computer. Okay, that's why lah kita akan computer. Okay, actually kalau you all tahu, okay, mungkin dalam kuliah you all dah dengar. Okay, dalam bila kita dalam komputer dalam komputer kita. Okay, so dia biasanya dalam komputer kita akan contohnya you nampak huruf A, betul tak? Okay, huruf A. Okay, so huruf A di dalam komputer dia bukan kata dia adalah A, bukan. Okay, di dalam komputer ini dia akan proses A ini adalah dalam bentuk binary digit. Okay, so maksudnya data-data dalam data and instruction, okay, yang you berikan, okay, data and instruction yang kita berikan kepada komputer, okay. So yang ni input lah, macam kita input tu lah kita masukkan lah, okay. Dia akan ditukarkan ke dalam bentuk binary digit, okay. Okay, binary digit dekat dalam ni. Okay, hexadecimal dengan decimal dekat mana? Okay, hexadecimal dengan decimal berada di sini. Semasa kita menulis ataupun kita menekan huruf A itu, okay, dalam komputer ini dia bukan menerima kata adalah A. A ini dianggap adalah simbol. Dalam masa ni lah, okay, masa saya tulis ni, okay, that is a instruction yang saya bagi pada komputer. Okay, bila saya tekan mouse ni, that is a instruction yang saya berikan pada komputer. Okay, bila saya tekan huruf B dekat keyboard, so that is a instruction. So, instruction tersebut adalah bermula daripada di sini lah. Okay, ini just ni sebab nanti dalam kuliah awak akan belajar nanti. Okay. Okay, so kenapa kita kena belajar? Okay, sebab kita perlulah. Okay, macam mana sistem komputer itu berfungsi. Okay, macam mana secara logiknya, okay, kita boleh paparkan any instruction yang kita nak. Okay, apa lagi instruction yang kita nak? Okay, instruction ni contoh adalah any reaction yang kita bagi pada komputer. Sebab kita tahu komputer ni tak tahu apa-apa. You kena faham komputer ni tak tahu apa-apa. Okay, so kita yang kena bagi, kita setkan. Okay, macam laptop awak atau awak punya handphone lah. Kan bila you beli kadang tak ada apa-apa pun. Tak ada words pun dalam tu. Tapi you akan install benda tu. So that is instruction. You masukkan dia. You bagi arahan supaya ada benda tu dan you boleh buka word dalam awak punya handphone ataupun dalam laptop awak. Okay, sama juga dengan apa-apa saja you tengok dekat keyboard. Dekat keyboard,
dalam komputer dekat sini, dekat bahagian sini, keyboard ini dianggap sebagai simbol. Sorry, apa-apa saja keyword dekat ni, letter, character dekat keyboard ini dia akan anggap sebagai simbol. Macam contoh saya letak A ke B ni kan, A, B ni. So dia akan anggap simbol. Okay. So hexadecimal dengan decimal is a shorthand dia lah. Shorthand. Panggil shorthand ataupun code. Okay, code untuk menukarkan ke dalam bentuk binary digit. Okay, that's why kita kena belajar. Okay, so how to convert? Tu yang kita kena belajar macam mana dia nak convert. Macam mana dalam komputer tu dia convert ke dalam bentuk binary digit. Barulah daripada binary di sini dia akan paparkan, dia akan outputkan apa yang awak nak. Okay. Boleh? Okay, so kita kenal sekejap. Okay, what is a binary digit? Okay, binary digit ni adalah unique number yang mana dia consist of two number 0 and 1. 0 and 1. Okay, dia hanya dua nombor saja. That's why dia panggil binary. Dia hanya dua nombor sahaja. Okay, ataupun dua simbol lah. Okay, dua simbol ataupun dua nombor lah. Biasanya dia akan panggil dua simbol. Dia tak kata dua nombor. Okay, dia gunakan dua simbol untuk membentuk nombor-nombor ni lah. Okay, simbol. Okay, so yang ni yang dia akan gunakan dalam komputer. Dalam komputer tu kat mana? Dekat awak punya CPU awak lah. Dia akan terima dalam bentuk, dia akan tukar ke dalam bentuk binary. Okay, untuk hexadecimal. Okay, hexadecimal adalah kita panggil sebagai, ini base 2 kita panggil binary ni sebagai base 2. Hexadecimal ni adalah base 16. Okay, kenapa kita kata dia lah hexadecimal adalah base 16? Sebab dia represent a character dalam menggunakan 16 simbol. Okay, apakah simbol-simbol tersebut? Okay, dia akan bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, 9. Dan after 9, dia akan anggap 10 adalah A, B, C, D, E dan F. Itu adalah hexadecimal number. Kalau you jumpa je ada A, B, C, D tu adalah bermaksud sampai F sahaja simbol yang dia gunakan untuk membentuk sesuatu number lah. Okay. You nampak je A, B, C, D, E, F. So dia adalah hexadecimal number. Okay. Untuk binary dengan decimal tak ada. Okay. Decimal pula adalah di mana dia adalah base 10. Okay. Decimal ini adalah base 10. Decimal. Base 10. Okay, sebab apa dia kata base 10? Sebab dia adalah simbol yang mewakili a character, okay, dalam komputer, okay, dengan menggunakan 10 simbol lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay. Macam mana dia mewakili simbol karakter? Contoh. Okey, contoh Contoh A. Okey, A. Kalau dalam hexadecimal, contoh ni contoh. Okey, mungkin dia adalah 23 B. 16. Itu contoh. Okey. Ini hexadecimal. Kalau decimal, okey, yang ni memang you kata 23B. Tapi secara logiknya kita tak akan sebut, bila you nampak je 16 ni, dia tak akan sebut 23B. Dia akan sebut 23B. Itulah hexadecimal number punya ni. Okay? Tak ada dia kata 23. Ataupun kalau you jumpa even you kata ni pun 10 kan. Kita akan nampak dia ada 10. Kita akan panggil 10. Tapi bila dia adalah base 16, dia adalah 1, 0. Okay? Okay. So, kejap
Kalau dia adalah decimal, contoh. Decimal macam biasalah. Okey, mungkin dia akan mewakili decimal. A ni, simbol A ini, dia akan mewakili decimal. Okey, mungkin decimal mewakili simbol A. Mungkin ni 23 mungkin dia adalah, contoh ini contoh, 5, 15. Okey, tapi bila dia adalah base 10, kita panggil dia 15. Okay, decimal is a numbering system yang kita akan gunakan dalam kehidupan seharian kita. Dan kita juga digunakan dekat dalam komputer juga. Okay, sekejap lagi saya beritahu mana kita nak, kenapa dia kata. Okay, so ini adalah berlaku apabila you tekan huruf A. You tekan huruf A, dia bukan terima simbol A tu, tak. Kita nampak, oh A, kita tahu. Tapi komputer akan menerima dengan character code. We call it character code. This one is character code. Okay, untuk convertkan dia, okay, so ini dalam processor kita. Okay, contoh kita proses dia, kita nak paparkan dia, A tu. So dia akan tukarkan dalam bentuk binary digit. Okay. Okay, this is a character lah. This is character yang kita tahulah, betul? So, binary digit ni pula, okay, dalam bentuk 1010 lah. A character, satu karakter, okay, kalau you nak tahulah satu karakter, okay, bersamaan dengan equal is 8 bit. Okay. Bermaksud pembentukan satu karakter ini, okay, maksudnya bila dalam komputer, so dia tahu A ni, dia mesti ada 8 binary digit. Tak kisahlah dia macam mana pun. Okay, 1111 0000. So 8. Contohnya base 2. Okay, even you nampaklah satu ni, you akan panggil 100 betul. Tapi kalau bila dia base 2, dia adalah 100. Ingat, hanya dua nombor ni saja yang tidak akan memanggil dengan ni lah. Dia bukan cakap 10. 10 tu adalah dalam bentuk decimal. 100 ni adalah bentuk decimal. Okay, walaupun dia adalah 100 dekat sini, contoh so bermaksud di depan dia mesti ada lagi sebenarnya, tapi dia adalah kosong. Okay, ingat, walaupun dia adalah 5, dia tetap di depan dia adalah 1, 2, 3, 4. Okay, contoh 5, 1, 6, 7, 8. So depan dia kadang-kadang dia tak baca. Maksudnya bila you nampak dia adalah 100, base 2, so depan dia mesti ada lagi ni, contoh 100 kan. So depan ni mesti ada lagi 50. Sebab dalam komputer dia tak baca kosong ni, tapi dia tahu depan tu mesti ada kosong lagi. Bukan dia tahu, maksudnya dia anggap depan tu adalah kosong. Macam tu. Okey, boleh? Boleh Yang Hayat boleh tak? Boleh. Okay, so how to convert? Okay, macam mana kita nak convert? Okay, kita ada hexadecimal, ada decimal. Okay. Okay. Decimal dan binary. Okay, binary pergi pada decimal tu dalam kuliah saya tak ajar. Okay, sebab apa yang ada dekat dalam kuliah awak akan dikeluarkan dalam UPS. Okay, apa yang ada dalam kuliah akan dikeluarkan. Nanti saya akan bagi dia punya ni lah. Okay, course guide Okay, nanti hari Jumaat nanti saya bagi tahu apa yang you all ni lah akan belajar nanti. Boleh? Okay, saya untuk dalam tutor, okay, kita akan belajar macam mana. Okay, hexadecimal convert kepada decimal. Decimal convert pada hexadecimal. Okay. Okay, dan binary tukar kepada hexadecimal dan hexadecimal tukar kepada binary. Okay. Yang saya tandakan ni, okay, ini yang warna hitam ni,
Okay, pun you akan belajar tapi ini dalam kuliah. Yang ni yang akan keluar UPS. Okay, apa yang you belajar dalam kuliah, you belajar dalam kuliah. Jangan sampul ke dalam tutor. Okay, sebab yang ni yang akan keluar dalam UPS, yang kuliah. Okay, yang tanda merah tu, yang anak panah merah, yang tu yang akan keluar PSPM. Boleh? Yang barulah yang Hayat, yang budak yang daripada Hayat, boleh Okay, so how to convert? Convert daripada hexadecimal pergi decimal, decimal pergi pada binary, binary pergi pada decimal pada binary kita nak sebut tu. Hexadecimal pergi pada decimal, decimal pergi hexa, hexa binary, binary hexa. Okay, kita ambil yang paling mudah. Yang paling mudah. Okay, nanti saya bagi nota dia. Nota dia ada. Cuma saya nak terangkan awak lah supaya awak dapat ni. Okay. Okay. Kita start dulu dengan hexadecimal pergi pada binary. Okay. Take note hexadecimal pergi pada pergi kepada binary. Ni ada yang dalam karakter ke? Madam. Ha? Tak ada kot. Tak ada. Bukan boleh keluar pun sekarang. Ya ke? Bukan PKP pun. Bukan PKP. Bukan Pasal lockdown. Pergi pasar tani ke? Mana tahu? Pasal tadi mana ada madam. Mana tahu? Kan? Okay. Okay, hexadecimal binary. Okay. Okay ya. You ke tahu? Tak boleh juga. Kita pergi decimal dulu. Nanti diorang pening. Okay, nanti you all duk ni. Kenapa? Apa benda? Okay. So, hexadecimal, you tahu. Okay, dia akan kosong. Kosong. Satu. Satu. Sama. Dia sama Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sembilan. Okay. Actually kita biasanya kalau sampai sini kita akan stop lah. Okay. So di sini bila hexadecimal 10 ini dia akan A, B, C, D, E, F. Okay. So nilai apa A, nilai apa B, nilai apa C. Okay, dia akan nilai A adalah 10, nilai B adalah 11, nilai C adalah 12, nilai D adalah 13, E adalah 14 dan F adalah 15. Takkan kau nak kira guna A, betul tak? Okey, memang susah lah mesti you fikir. Susah kan? Okey, so sebenarnya kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk number. Okey? Okey, boleh? Yang baru? Boleh. Okay, saya laju sikit lah, terlaju. Okay, so how to convert dia? Alright. Siapa boleh bagi tahu saya? Nak convertkan dia pakai nombor yang 8421 tu kan madam? Bukan. Ya. Siapa boleh ingat? Darab. Darab. Okey, macam mana dia nak darab? Okey, kita tengok. Okey, siap. Ni adalah base 10. Okey, so kita akan darabkan. X ini adalah decimal number. Kita akan darabkan dengan 16 power of X. Okey. Macam mana kita nak tukarkan? Okey, kejap. So, contoh. Okey, contoh. Kita ambil. Ni banyak pula. Oh, tak pula. Kejap, saya tak nak ambil banyak-banyak. Okey. Kita sebut apa? 51C. Bukan 51C. Okey, kita nak tukar pada decimal.
Okay, so how to convert dia? Okay, so kita pecahkan dulu. First, kita pecahkan nombor-nombor tersebut ke dalam, ada berapa nombor? Ada 3 nombor. Okay, ada 3 nombor, so kita akan pecahkan dia ke dalam bentuk 3 kolom. Ni paling mudah lah. 5, 1, C. Okay, buatlah dia punya ni. Okay, sebelum tu, you nampak ada C dekat sini. Okay, tengok balik. Okay, kalau you nak mudah awak buatlah A 10, B 11 macam tu. C 12. Kena tulis. Okay, D 13, E 14 dan F adalah 15. Kena tulis. You all kata jangan, cikgu saya gunakan kepala saya. Tak boleh. Sedangkan memori komputer pun dia akan hilang. Apa lagi lah memori awak. Okay. Right. So, C ni kita tukarkan. You letak je kat sini untuk memudahkan awak. Ataupun nak letak kat bawah. Tak nak bagi serabut cikgu letak sebelah. Okey, letak je kat mana-mana. Tapi di dalam kolom C itu, so ini adalah 12. Okey. Step yang kedua. Okey, kita gunakan yang ni. Okey, X itu adalah apa nilai yang dekat sini. Okey, ini adalah X. Yang saya bulatkan. Ini adalah X. Ini adalah X. Okey, setiap pendarapan ini akan berlaku pada setiap ni. Kolom ni. Okey, so macam mana? Okey, kita buatlah. So, X ini adalah, contoh dekat sini adalah 12. Okey, 16 ni apa? Okey, 16 ini, X, sorry. Ini tak boleh X kita letak N ke, okay, N lah. Okay, so daripada sebelah kanan, saya memang suka cakap macam tu daripada from your right side, okay. So 16 ini kita akan letakkan power of 0. Okay, then ni 1, X ni adalah 1 darab dengan 16 power of 1. Dia akan naik, dia akan naik. Okay, 5 darab dengan 16 power of 2. Dia akan naik, dia akan naik. Walaupun lepas ni ada lagi number, so dia akan still naik. 16 power of 3, 16 power of 16, macam tu lah. Okay, boleh? So, you kena kira lah. Okay, so 12 darab dengan, okay, 16 power of 6, 16 power of 0 is 1. Okay, 1 times 16 power of 1 adalah 16. Okay, 5 times 16 power of 2 is 256. So, kira dulu. Kirakan. Berapa? Bagi tahu saya. Okay, bagi tahu saya one by one. Rachel. Mana Rachel? Rachel tak ada Natiara. Yes, madam. Okay, bagi tahu saya. 12 darab 12, 12, 16, 16, 1280. 1280. Okay. So, yang ni kita nak tukar kepada mana? Decimal. Okay, kita nak tukar kepada decimal. So, apa kita kena buat? Kita kena tambahkan dia. Apa-apa saja yang kita nak tukar pada decimal, biasanya kita akan tambahkan dia. Itu je kena ingat. Itu je. Okay. Okay. So, 1280, Irfan Razik. Berapa jumlah dia? 1308. 1308. 08. Okey, yang ni kita boleh sebut 1308. 1308. Sebab dia adalah base 10. Tuliskan macam ni, baru dapat markah. Kena tulis you tak boleh nak guna calculator terus.
Okay, kena tulis. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Hmm, okay, cuba tukar pada ni decimal. Okay, siapa yang dah siap dia terus hantar dekat dalam grup tutor. Okay, siap je terus capture masuk dekat dalam grup F4P1. Saya tengah tunggu tengok. So make sure ada dalam F4P1 ini ada 24 members ni. So ada 24 members. So make sure dalam ni ada 24 yang hantar. Madam, kenapa saya tak boleh hantar gambar, madam? Kejap, saya lupa. Biasa, medium kan. Sekejap, media. Okey dah. Boleh. Dah boleh tak bahan? Dah, saya dah ni. Boleh, Okey. boleh. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12 baru. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 'Jangan padam. Letak balik.
Jangan padam, letak balik yang salah tadi. Biarkan walaupun you tengok kawan-kawan awak punya ni, biarkan. Oh, Nandana bukan kelas awak Saya tak sure siapa dia. Kenapa dia masuk ke kelas awak? Dia dah left dulu. Fahan dah, Ashraf Hairul dah hantar, Irfan, Hafiz Hamzah lagi, Alis Haris, Syarifatun. Okay. Cukup semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 22, 23, 24, 24. So 24. So actually you all ada 25 Saya tak sure siapa seorang lagi. Maybe dia tak dapat detect awak punya kelas. Okay, kita tengok yang ni. Okay. Okay. So, okay, kalau nak mudah lah. Kalau you all buat macam ni, better you kena tunjukkan lah sini adalah 15. Yeah, siapa yang buat ni tolong ni Okay, so letak kat sini adalah 15. So, yang ni adalah berapa? Ni adalah 10. Mesti letaklah kat situ. That is one of the ni lah step yang awak kena tunjukkan. Okay, you tak boleh terus ni Tak boleh terus letak ni, darab ni. Okay, terus kena tukarkan dulu ke dalam bentuk ni. Better you buat satu persatu lah, step by step. Okay. So, ingat nilai yang ni, okay, nombor yang ni akan didarabkan dengan 16 power off lah. Okay. So, yang ni adalah F adalah 15. Okay. Sebab apa kita kata 15? Okay. A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13. That's why saya suruh awak buat ni. Okay. Kenapa saya suruh buat macam ni? Sebab supaya you nampak. Bermula A 10, B 11. So, dia akan berakhir dengan F adalah 15. Okay. Okay, F bukan 16. So, F adalah 15. Okay, ini satu ni apa? Okay, sebenarnya bila dia punya jalan kerja awak memang kena tunjuk lah. So, 15 darab, okay, 16 power of 2. Okay. Kena tunjuk jalan kerja Okay, 2 darab 16 power of 1. And F ni adalah 15 darab dengan, ini adalah 10. Sorry. Ini adalah 10. Okay. So, 15 darab dengan 16 power of 0. So, kena tunjuk. Okay. So, yang ni adalah 16, yang ni adalah 1. Betul. Ini adalah 15. Okay. Yang ni akan jadi 16. 2. Okay. Yang ni adalah berapa ni? 256 darab dengan 10. Okay. Bila dah dapat ni barulah awak tambahkan. So 15 tambah 15 tambah berapa? 32 tambah
2560. Okay, so yang atas ni dia akan bermula dengan apa? Okay, ini adalah 10, ini adalah 2, ini adalah 15. Okay, hasil tambah dia berapa? Okay, hasil tambah dia berapa? Okay, 2607. Okay, 10. Right, boleh? Boleh madam. Okay. Kita tengok jalan contoh yang ni. Okay, so AF ni okay, betul lah. Tengok jalan kerja dia. Okay, A2 ni F. So dia pecahkan. So dia akan tukarkan ke dalam bentuk nombor. Okay. So 10 darab dengan 16 2. 2 darab 16 1 and power of 1 and 15 darab ni. So dia akan buat lah. Nampak? Okay, yang ni better you tunjuk lah jalan kerja macam ni. Ataupun macam ni. Lagi senang. Yang ni. Okay. Kemudian dia akan tunjuk tambah. Okay, darab. So 2607. Boleh? Okay, take note ni. Yang lain boleh? Yang hayat boleh? Boleh. Boleh. Okay, yang ni nanti saya bagi satu apa, dalam tu ada latihan. Okay, yang nanti buat latihan tu. Okay, dan juga dalam tutorial saya dah bagi dah saya rasa. Tutorial awak. Yang ni adalah, nanti saya tunjukkan tutorial mana Okay, so next kita tukarkan. Okay, kita dah tukar pada hexadecimal pergi pada decimal. Kita tukar decimal pergi pada hexadecimal. Okay, kalau tadi kita darab. Okay, kita kalau tadi hexadecimal pergi pada decimal, kita akan darabkan. Darab apa? Okay, 16 power of berapa kan? N lah tadi. Okay. Yang ni adalah X adalah nombor lah. Okay. Okay, bila kita tukarkan daripada decimal pergi kepada hexadecimal. Okay, tadi darab, yang ni kita kena bahagi. Okay, apa yang kita kena bahagikan? Okay, kita nak tukar decimal pergi pada mana? Decimal. So, kita kena bahagi dengan 16. Boleh? Okay, take note yang ni. Okay, take note yang ni. Okay, so macam mana? Kita tunjuk satu. Okay, kita ambil yang paling mudah lah dulu. Okay, paling mudah boleh, paling ni pun tak, boleh. 230. 10. Convert to hexadecimal. This is the big number. Besarnya nombor ni. Cici bagi, madam bagi. Okay. Saya bagi yang mudah, macam mana awak nak cari dia punya ni. Okay. So, bila kita lupa saya nak bagi tahu. Okay, dekat bahagian daripada decimal pergi hexadecimal. So, kita akan ambil dia punya remainder. Remainder tahu apa? Hafizuddin tahu tak remainder apa? Tak tahu. Nasuha tahu tak remainder? Tak. Okay, remainder ni adalah baki lah. Kita biasa ambil bahagi, kita akan ambil nombor yang kita bahagikan tu. Betul, jawab dia punya ni lah. Okay, berapa 230 bahagi dengan 16 dapat berapa? Betul. Okay, kita tak ambil yang tu, kita akan ambil baki dia. Okay, saya tunjukkan cara dia. Okay. So, yang ni jangan pecah-pecahkan sebab kita daripada mana? Sebab kita daripada decimal. Okay. So, 230. Nampak tak? Kena besar sikit. Okay. 230 bahagi dengan 16. Okay. So, awak bahagikan macam biasa. 230 bagi 16. Okay, nanti jawapan yang dekat dalam grup boleh delete sendiri Delete to all member. Saya tak nak penuhkan dalam tu. Okay. So, kita bahagikan 230 bahagi dengan 16 macam biasa. So, you akan dapat, okay. Ni belum jawapan lagi. Okay, you akan dapat 14.375. Betul? So, apa yang kita nak letak kat sini?
Yang ni. So 230 bahagi dengan 16. Okay, 230 bahagi dengan 16. So kita akan dapat 14.375. Okay, apa nombor yang kita nak ambil dekat sini? You ambil saja yang 14. Perpuluhan belakang tu jangan ambil. Okay, sebab apa? Kita nak cari 16 darab dengan berapa? 16 darab dengan berapa? Okay. Yang terdekat dengan 230. Maksudnya yang terdekat tu maksudnya dia tak boleh lebih. Dia mesti sebelum 230. Okay, that's why saya buat macam ni. Macam ni. Mudahkan awak. Awak jangan susah fikir banyak ni nombor ni teacher. You buat macam ni je. Okay, so ambil sini adalah 14. Apa yang kita nak letak? 14 ni lah. Okay. So 230, sorry, 16 darabkan dulu. Yang ni sebenarnya tak payah tunjuk Yang ni sebenarnya tak payah tunjuk yang darab ni. Tapi saya tunjukkan untuk, okay, saya buat macam ni. Yang mana yang tanda, actually yang tanda hitam ini, orange ni, kita tak payah tunjuk. Tapi kalau nak tunjuk tak ada masalah. Okay, nak tunjuk tak ada masalah lah. Okay. So 16 darab dengan 14 berapa? Sorry, 16 darab 14 berapa? 224. Okay, so saya ajar dekat tutor saya, okay, yang sebelum-sebelum ni mungkin ada kelas awak dia tak ajar macam ni. Okay, saya hanya letak kat tepi ni je. Kecil je. Okay, 224. Untuk apa? Okay, saya letak kat sini 16 darab 14 dapat 224. So 230 kita tolak dengan 224. Berapa? 6. 6. So yang bahagian sini adalah dia punya baki dia yang kita akan ambil. Okey, lagi next. Okey, bahagi lagi dengan 16. Berapa? Okey, biasa you buat 14 bagi 16 apa? 0.875. Okey, you akan dapat 0.875. So nilai apa yang nak ambil? Kosong. Kosong. Letak je kosong. Okay. So kosong dekat sini. Okay. Nak selamat lah kalau you all nak buat. Okay. 16 darab dengan kosong. So you all akan dapat tepi tu adalah kosong, betul? Kecil. So 14 tolak kosong. Berapa? 14. 14. Okay. Ada lagi? Dah tak ada dah. Dah habis. Okay. You jangan takut. Okay. Bila you tengok dekat sini, you kena ingat ini adalah hexadecimal. Hexadecimal number, dia ada sampai 15. Boleh Farhan? Boleh, madam. Okay. So, bila you nampak dekat sini, jawapan dia bukan 1, 4, 6, 16. Salah. So, ini adalah satu nombor. Yang ini adalah satu nombor. Dia tak boleh. Dia tak boleh kata 14. Bukan 14, maksudnya 146. Dia salah. So, maksudnya you kena letakkan dia. Okay, 14 ni you kena tukar ke dalam bentuk karakter semula. Sebab dia bermula dengan A, B, C, D, E, F. So, 14 berapa? Mana tadi yang kita tulis tadi? Okay, ni. So, 14 adalah E. Okay, cara penulisan dia adalah daripada, okay, kiri ke kanan. Atas ke bawah. Bawah ke atas. So, sini adalah bermula daripada kiri. Okay. So, kiri tu maksud saya macam mana? Okay, ni adalah E 6. Base berapa? Base 16. Boleh? Boleh tak? Boleh? Okay. Kita cuba buat lagi satu. Buat sama-sama. Okay, saya cuba bagi. Salah. Terlupa. Okay. Dua, 4, 1, 5, 0.
tukar kepada hexadesimal. So desimal pergi pada hexadesimal, so dia kena bahagi 16. Okay. So macam mana? Okay, kita buat. Okay, buat macam biasa. 24150. Jangan takut. Bila you nampak nombor besar kan? 24150. Okay, bahagi dengan 16. So kita akan dapat 1509. Okay. Pembahagian yang pertama kita akan dapat adalah 1509 0.375. So what is the number kita nak letak dekat sini? Nombor apa yang kita nak letak? 1509. Yes, 1509. So kita bahagikan dia. Sorry, bahagi pula. Darabkan dulu. Okay. 1509 darab dengan 16. So dia akan dapat 24144. Okay, tolakkan. Nombor yang atas ni tolak dengan yang bawah ni. Okay, so 24150 tolak dengan 24144. So you akan dapat berbaki 6. Okay, next. Okay, 1509 bahagi dengan 16. Okay, buat macam biasa juga. 1509 bahagi 16. So you akan dapat berapa? 9431. Okay, yang belakang tu tak payah ambil pun tak apa. So kita ambil yang depan ni, sebelum perpuluhan ni. So kita akan letak sini adalah 94. Okay, darabkan. 94 darab 16. Okay, so dia akan dapat 1504. Okay, yang terdekat lah 1504. Tolakkan yang nombor atas dengan yang bawah ni. Okay, tolak dengan 1504. Sorry. 1509. So berbaki 5. Okay, settlekan lagi. 94 bagi dengan 16. So dia akan dapat 5.875. Yang belakang tak payah ambil, ambil yang depan. So dia akan berbahagi dengan 5. Okay, darabkan. 5 darab 16. So dia akan dapat 80. Okay, 94 tolak dengan 80. So dia akan berbaki 14. Okay, actually you boleh berhenti sampai sini pun tak apa. Sebab you tahu nombor ini takkan ada lagi boleh dibahagikan dengan 16. Dia tetap akan dapat kosong, betul tak? Okay, kalau yang macam ni, okay, so you boleh ambil daripada bawah ke atas. So bermaksud penulisan nombor-nombor ini adalah bermula dengan kiri ke kanan. Okay. So tapi you nampak sini ada nombor besar. 14. So you convertkan dia. 14 pergi kepada huruf. Okay, nampak je lebih pada 10 ke atas, so tukarkan dia. Okay, so jawapan dia adalah 5. Okay, 14 tukar kepada tu berapa? E. Okay, 5, 6. Base berapa ni? 16. Base 16. Guna calculator, tekan balik, tengok convert, betul ke tak? Okay, boleh Sebab bila dapat nombor besar ni, dia agak macam takut. Sebab takut apa? Dia takut nak tukarkan tu kan. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau you bahagi, so you akan buat macam yang saya buat ni. Okay. Dan buat macam ni lah. Yang ni sebenarnya tak perlu. Tapi saya letakkan supaya untuk rujukan awak. Kan. Takut awak tersilap. Sebenarnya takut tersilap tolak lah kan. Tapi tak apa. Nak tulis macam ni pun tak apa. Okay.
Cuba buat. Okay, cuba tukarkan. Siap. Okay, padam dalam yang F4P1 tu. Dah. Dah. Okay. So ada beberapa contoh lah yang saya ambil daripada grup tadi. Okay. Dan ada beberapa teguran lah yang saya perlu ni lah bagi tahu. Okay. So kita tengok dulu satu. Okay, betul atau tak? Okay, kita tengok yang ni lah. Okay, kita tengok yang ni. Okay, kita dulu tengok yang ni dulu Okay. So 650 dia akan bahagi ni. Okay, dia dah cantik dah dia buat. Okay. So bila dia buat 650 dia bahagi dengan 650 bahagi dengan 16. So dia akan dapat 40.625. Okay, saya tak payah ambil yang belakang lah. So dia akan dapat 40. So dekat sini dia akan letakkan 40. Okay, 40 darab dengan 16. So dia akan dapat 640 tolak dengan 650. So dia akan dapat berbaki 10. Okay, betul. Okay, kemudian 40 bahagi dengan 16. So dia akan dapat 2.5. So bila 2.5. So dia akan letak dekat sini adalah 2. Betul. So dia akan 32. Okay. 2 darab dengan 32. So 2 darab dengan 16. So dia dapat 32. So 40 tolak 32 adalah 8. Okay. So di sini ada satu lagi ni tak buat sebenarnya. Okay, kalau you tengok dekat sini. Okay. Tengok siapa yang buat yang ni. So 16 kita kena darab dulu dengan kosong. Settlekan. Kalau tak nak, you all tak nak you tak nak buat lagi dah, you boleh stop sampai sini sebenarnya. You boleh stop sampai sini dah actually. So yang ni tak payah sebenarnya lah. Tapi saya tak nak ni, okay, you boleh bahagi lagi dengan kosong. So buat macam biasa. Tetap kena buat. Okay, 16 darab dengan kosong, dia tetap kosong. So 2 tolak dengan kosong. 2. Boleh? Okay, so jawapan dia adalah, okay, ini satu persatu lah. Okay, yang 10 ini akan tukarkan convert to the 10 to A lah. So jawapan dia adalah 28A. Base 16. Okay, tak ingat siapa yang buat ni? Okay, next. Okay, 40, 10, ni pun sama. Okay, dia terus ambil ni lah. So kalau you buat macam ni, better you buat letakkan 2 dekat sini. Kenapa? Sorry. Bukan 2. 2 lah. 2 ke? Sinilah 2. Sebab nanti takut you tersilap. Okay. Betul ni sebenarnya. Patutnya yang ni. Tapi you dah tunjuk jalan macam ni. So you letaklah 2 kat sini. Okay. Saya takut bila you buat nanti jawapan. Bila you nak cepat kan. So you tak letakkan yang 2 ni. Sebagai jawapan dia. Okay. So tapi ni betul lah. Okay, good. Okay, yang ni. Okay, ni nanti tulis proper tulis lah elok sikit. Okay. So 10, 10, 8, 2, so 28A. Okay, betul? Okay. Okay, nanti kalau you dah yang ni, okay. Cuma tulis proper lah nanti Dalam tutur tak boleh letak guna pen pensel jangan guna pensel. Guna pen. Okay, yang ni 40. So dia akan ambil daripada atas ke bawah. So 2. Buat macam ni pun boleh yang ni. So dia tak payah ni. Kan? So maksudnya dia tak perlu letak lagi bahagi dengan kosong.
So dia terus dapat 2, 8. Sebab dia tahu memang bila dia bahagi dengan 16 pun dia tak akan dapat kosong. So dia terus ambil 2, 8A. Okay? Pun betul juga. Yang lain betul, cuma mungkin cara penulisan awak, cuma yang ni kena baikilah seorang ni. Boleh? Okay, ini adalah tutorial. Okay, untuk yang baru untuk yang baru yang tukar kepada ni. Okay, so untuk hexadecimal pergi pada decimal. Dan decimal pergi pada hexa. Okay, you boleh buat tutorial. Okay, tutorial 1.2e yang ni. Yang ni adalah tutorial 1.2e. I think I dah masukkan dekat dalam you all punya group channel saya. Sciencecom Cikgu Hani channel ada. Okay, kalau tak ada, okay, dekat dalam awak punya group Google Classroom saya dah masukkan. Okay. Saya dah bagi awak dia punya link tu. Cuma ada berapa orang saja yang masuk. Kat situ adalah untuk penghantaran ni tutor. Okey, GC kita gunakan untuk hantar tutor. Okey, GC. Boleh Okey. Okey. Ada soalan tak apa-apa yang tak faham? Before kita pergi kepada ingat hexadecimal pergi pada decimal kita kena buat apa? Darab. Darab. Okey, darabkan dengan 16. kita ambil darabkan dengan 16 power of x lah. Okey, decimal pergi pada hexa, kita kena Bahagi 16. bahagi dengan 16. Okey. So next, ini dah hexa, kita pergi pada binary. Paling senang. Okey, binary. Okey, binary pergi pada hexadecimal. Okey. Kita kena tahu binary adalah base 2. Okey, base 2. Dan hexadecimal adalah base 16. Okey. So, base 2 hanya 01 lah. Okey, hexa ni adalah daripada 16 lah. Betul? 16 digit tadi lah. Okey, tetapi, biasanya, you tahu, satu karakter, bersamaan dengan 8 bit. Bersamaan dengan 8 bit. Tahu Okey. So, tak kisahlah berapa banyak pun bit, tetapi, bila dia pergi pada hexadecimal, 4 bit. Sebelum saya terlupa, kalau bagi yang baru, bit ini refer kepada, kita panggil sebagai binary digit. Bit is a short form for binary digit. Bit is a short form untuk binary digit. So 4 bit binary digit bersamaan dengan satu hexadecimal number. Kenapa one of hexadecimal number? So contoh. Contohnya kita jumpa 1111 000011. So, kenapa dia kata macam mana dia kata 4 bit satu hexadecimal number? So, bermula daripada from the right side. Right sebelah mana? Tengok tangan awak sebelah kanan. So, sebelah kanan adalah di sinilah. Dia bermula daripada start daripada sini. Boleh? From the left side, you akan kira 1, 2, 3, 4. So, kita akan create one column. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Actually, sebenarnya sini adalah kosong. Tapi sebabkan komputer dia tak baca kosong. Tapi dia tetap tahu itu adalah nombor apa. Boleh? So,
setiap ni adalah hexadecimal number. Contohlah ni 5. Contoh ni adalah A, ni adalah C. Contoh. Ini contoh. Tu maksud dia. Okey. Walaupun dia adalah A, dia tetaplah nombor satu nombor yang berbeza dengan nombor yang lain. Dia bukan kata A kat sini. Tak. Bukan. Boleh? Yang lain boleh tak? Boleh, madam. Okay, goyau. Goyau boleh? Boleh juga. Alright. Ni siapa lagi? Anson. Boleh Anson? Boleh. Alright. Okay, so how to convert? Okay, kita akan cuba buat. Okay. 1 0 1 0 1 1 1 2 2 pula. Mana ada binary tu? 1 0 0 0 1. Okay. Base tu. Okay, jangan lupa pecahkan dia dulu. Okay. Okay, kita akan bermain dengan kolom lah. Nampak cantik sikit bila dengan kolom. Betul. Okay, so 1, 2, 3, 4. So kita akan pecah sini pecah 1, 2, 3, 4. So pecahkan. Okay, so daripada situ nanti kita akan buat kolom lah. 1, 0, 1, 0. Okay, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1. Okay. Boleh? Okay, kita nak tukarkan dia ke dalam bentuk hexadecimal. This column, kita akan bermain pula dengan, okay, dalam ni okay, sebabkan ada 4 digit, betul? So, 1, 2, 4, 8. One, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Okey. Mana dapat 1, 2, 4, 8 ni? Okey. 1, 2, 4, 8 ni kita dapat, okey, sebab kita menggunakan base 2. Betul. Dan kita tahu satu hexadecimal number bersamaan dengan berapa binary digit? 4. 4. Okey, satu hexadecimal number bersamaan dengan 4 digit, binary digit. Okay, then, okay. So, apa yang kita nak buat after this? Okay, so ini merujuk kepada maksudnya macam ni. Bila awak nak tahu mana dapat ni, teacher ni, madam ni mana dapat ajaran yang madam bagi ni. Okay, ini merujuk pada 2 power of 0. Cuba kita tengok. 2 power of 0 is 1. 2 power of 1 is 2. 2 power of 2 is 4. And 2 power of 3 is 8. So for each column kita kena put the number. Okay. Boleh Boleh Okay, so kita payah letak ni. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Kalau orang tak tahu dia akan tanya you lah. Okay. Yang you dah tahu you tak payah. Okay. So the next step is, okay, nombor-nombor binary digit yang di atas ini kita akan selesaikan by column. Jangan campur sebelah, biarkan. Tu dia punya. Okay. Manakah, okay, from the left, right from the right saya nak tengok daripada right, your side. Okay. So, manakah nombor dekat dalam kolom yang sini adalah nilai dia adalah untuk binary digit adalah 1. Boleh tak saya kata? Okay. Manakah nombor dekat sini? Okay, dalam ni binary digit dia adalah 1. 1. Okay. Yang ni 1 kan? Betul? Betul Ya. Betul. So, 1 ini berada di bawah. Kalau 1, 2, 4, 8 dia berada di sini. Betul? So, kita akan turunkan dia 1. Kita akan tengok yang sini. Kita jangan tengok ni. Okay, yang ni adalah on off Kita akan panggil dia on off. Okay, 0 adalah on, off, 1 adalah on. So, mana nombor yang on dekat sini? So, adalah 1. Letak kat bawah. Okay, untuk yang ni, mana nombor yang ni?
Mana yang on? Mana yang on? On tu adalah 1. Mana yang 1? Okay, 8, 4, Semua. semua. Betul? So, apa yang kita nak buat? Okay, 8 tambah 4 tambah 2 tambahkan dengan 1. Okay, yang ni tak boleh sebab yang sini adalah semua kosong. So, 1 je lah. Okay, yang ni pun sama. Mana yang 1? Mana yang 1? 8 dengan 8 2. dengan 2. 8, 2. So, apa yang kita nak buat sini adalah kita tambahkan dengan 2. Okay. Kita kena ingat kita mencari hexadecimal number. Okay, kalau decimal kita tambah. Yang selain pada decimal kita tak akan tambah. Okay, ini adalah nombor dia alone. Dia punya. So, tambahkan dia. Okay, 8 tambah 2 adalah 10. 8 tambah 4 tambah 2 tambah ni adalah berapa? 15. Yang ni adalah 1. So, jawapan dia adalah bukan 10151. Salah. Ni salah. Jawapan dia adalah, EF1. ya, okay. Kosong ni kena tukar pada apa? Kepada itulah huruf tu. Abjad. Okay. Sebab dia hexadecimal kan? Okay, yang bawah ni adalah hexadecimal number. So, kena convert lah. Okay. 10 tukar kepada karakter iaitu dia akan dapat A. Okay, 15 berapa? F. F. Betul? F. Dan ini satulah. Base 16. So, ini jawapan dia. Madam, nak tanya kalau kan ada yang jalan kira yang tambah-tambah tu, kalau tak buat ada efek apa-apa? Maksud Maknanya awak terus kira je. Terus boleh, tambah tak ada je, tak payah tulis. tapi boleh. Kalau salah kat bawah ni, kan? Kalau you buat tambah-tambah tu, at least you boleh recheck kan? Balik kan? Check semula kan? Kalau you buat macam ni lah, nampak dia punya ni lah. Kalau saya better you buat ni. Jalan yang ni kena buat. Nampak, oh tambah. So you kira balik. Boleh? Okay? Boleh madam. Ada Madam. persyarat yang dia tak suruh you ni. Tapi kalau saya suruh buat. Nak dapat A tak? Nak dapat A kan? So dapat A kena ni lah. Nampaklah ni sikit. Okay? Okay. Kita cuba lagi satu. Tukar pada hexadecimal. Okay. Okay, so first apa yang kita kena buat? Ingat balik. So one hexadecimal bersamaan dengan 4 binary digit. So from the right side, okay, senang daripada your right hand lah. Okay. So 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, turunkanlah kalau nak selamat. 1, 1, 1, 0, 1. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 0, 1, 1. Sorry. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 1, 1, 0. Okay. So, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 0. Dan last is 1. So, belakang ni confirm kosong. Depan ni semua kosong sebenarnya. Sebenarnya lah. Okay. The second step, okay, apa yang kita kena buat adalah, okay, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Dan sini 1. Yang belakang tak yalah, confirm dia memang kosong. 1 je. Okay. So, mana yang
Mana yang nombor-nombor dekat sini yang dia on kan? Okay, kita tengok sebelah sini. 1, 2, 4. 1, 2, 4 betul? Okay, bermaksud sini 4, 2, 1. Apa yang nak buat? Kita tambahkan. Okay, yang ni pun sama. Yang ni adalah 4, 2, 1. So, tambahkan dia. Okay, ini pun sama. 4, 4, 2, 1. Sorry, 1. So, dia akan jadi ni. So, ini satulah. Tab satulah. Okay. Okay, hasil dia adalah, okay, ini adalah 7, 7, 7, 1. Okay, so hexadecimal number adalah 177, 16. Boleh? Boleh. Okay. Nanti boleh tengok balik video ni, nanti saya bagi. Okay? Nanti boleh bagi, tengok balik lah video ni. Okay. So the last one is tukarkan daripada hexadecimal pergi pada binary. Pun senang juga, jangan risau. That's why saya berani untuk ajar. Senang. Okay, so macam mana hexadecimal pergi pada binary? Kita akan bermain juga dengan 1, 2, 4, 8. Sama juga. Okay, contoh satu. A, C, D, 0. Okay, so base 16. Okay, tukar pada binary. Okay. So, pecahkan juga macam biasalah. So, dia ada berapa? Dia ada 4. So, macam biasalah. A, 1, C, D, ni. Okay. Jangan kena ikut pen. Tukarkan, letakkan di sini adalah berapa? A berapa? A berapa? Tukar pada ni? 10. 10. Okay. C berapa? 12. 12, 12. D berapa? 13, 13. Dan kosong tetap kosong lah. Okay. So, kita akan main dengan 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Sama. Okay, kaedah yang sama. Kita akan bermain dengan 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Okay, sini kosong. Macam mana nak cari? Okay, hasil tambah 8 tadi daripada binary pergi pada hexa. Okay, kita cari yang on. Kita onkan dan kita tambahkan daripada sini. Betul? Okay, so sekarang ni, apakah hasil tambah 8, tambah 4, tambah 2, tambah 1 boleh jadi kosong? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Mana ada kan? So, letakkan sini terus. Kosong. Bukan kosong sini tau. So, dia kena letak apa? 1 hexadecimal bersamaan dengan 4 binary digit. So, kosong dekat sini bermaksud dia akan kosong di sini. Nampak? Okey. Yang kedua, D. 13. Okey, manakah nombor 8, hasil tambah 8, 4, 2, 1 ini akan jadi 13? 8, 4, 1.
Okey, 841 ni adalah hasil tambah dia bila kita tambahkan dia, dia akan jadi 13. So apa yang kita nak letak dekat bawah dia ni? Okey. So dekat sini kita akan letakkan on-kan dia. Satu. Okey, yang dua ni tak ada. Kan? So biarkan dulu. Ni satu. So yang dua ni kita letak kosong. Okey, 8 tambah 4. Yang nak tengok yang on. 8 tambah 4, 81. So dia adalah 13. Okay, next. Okay, ni bersama 12. Okay, mana? Hasil tambah 8 tambah 4, 8 tambah 1 dapat 12. Berapa? Yang mana? Okay, jap. Saya nak suruh. Sekejap ya, saya nak suruh Puawizan. Yes, madam. Okay, apa hasil tambah 8, 4, 2, 1 ini akan jadi 12. Sorry, madam. Okay, total number untuk 12 ni, okay, daripada 8, 4, 2, 1 ini, manakah yang, salah, ayat 8 dengan 4. 4, so on kan dekat sini. 2 dengan 1, Kosong. kosong. Yang ni pun sama. Okay, 8, 4, 2, 1. So dia akan on kan sini. So yang ni adalah kosongkan. So hasil dia adalah, okay, ambil lah daripada sini. Daripada sini pun boleh ambil. Okay, hasil dia adalah 1010. So ambil sini pula. 1100. Nampak tak? Saya tick kan supaya you tak tertinggal nombor. 1101 000 000. Habis tu. Dia terbalik. Boleh? Boleh? Boleh je. Okey, untuk pembetulan sebelum saya terlupa. Untuk tutorial. Okey, tutorial hexa pergi pada decimal. Decimal pergi pada hexa. Tutorial adalah 1.2D tak silap saya. Saya tersilap Binary pergi pada hexa. Dan hexa pergi pada binary. Tutorial ni 1.2D, yang ni adalah 1.2E. Saya tersilap. Okey. Ada beberapa persoalan dalam tu nanti you akan jumpa. Okey, you akan jumpa. Okey. Contoh. Okey, kalaulah nombor, okey, desimal Contoh desimal. Okay. 10. Base 10. Okay. What is the number next after 10? What is the number next after 10? 11. Okay. 11. Ini adalah nombor next after 10 lah. Okay. Kalau next to after 11, apa dia? Nombor dia. To next after 11. 13. Sebab dia kata 2. Betul? Okay. So, ini sebab kita adalah decimal. Decimal tak ada masalah. Dia tetap akan ni lah. Sama. Okay, how about the hexadecimal? Okay, you kena berpegang pada hexadecimal. Okay, kejap sebelum saya ni. Hexadecimal 0 sampai 15. Nombor yang terakhir, simbol yang terakhir dalam hexadecimal adalah 15. Ingat? Okay, contoh dia kata. Contoh. 10 adalah base 16. Ada ke? Oh, ada. Okey. Apakah nombor, okay, 10 base 16
sorry. What is the next number? Okay, nombor yang seterusnya selepas 10 base 16. 11 base 16. Okay, 11 base 16. Macam mana you buat? Okay, you tambah dengan 1 kan? Okay, kaedah dia sama. Tambah dengan 1. Okay, bila you nampak sini 10. Okay, you nampak dekat sini. Okay, biasanya kalau kita dalam bentuk decimal atau dalam matematik biasa, kita akan kata sini adalah 10, betul? Kalau macam ni lah, okay, macam ni kan? Okay, 10, betul? Okay, yang ni pun sama. So bermaksud 0 dan 1 ni adalah dua benda yang berbeza. Selagi dia tak sampai F dekat sini, so selagi tu dia tetap boleh ditambah. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay. So, contoh, you dapat FF. What is the number? Okay. Next after FF. Two number after FF base 16. Okay. So, you akan buat penambahan macam biasa. Okay, tambah macam biasa. Tapi pecahkan dia kepada 2. Okay. F dekat sini, yang you tahu bila dia adalah base 16, dia adalah berapa? 15. 15. Ni 15 juga. Okay. 15 is the last symbol. Okay, is the last symbol yang ada dalam base 16. Awak kena ingat. 15 adalah last symbol dalam 16. Okay, so bila last symbol dalam 16, okay, kaedah dia adalah bila you tambahkan dia dengan 1, dia akan jadi macam ni. 9 tambah 1 berapa? Biasa kita buat. Kalau decimal. 10. 10. Okay, sama juga dengan base 16. Saya ulang, sama juga macam base 16. Okay, kalau dia base 16, okay, kita tahu 9 ni adalah nombor simbol yang terakhir dalam decimal, betul? Dia 0 sampai 9. Okay, 0 sampai 9. Okay, yang ni adalah 0 sampai 15. Okay, kaedah dia adalah, apa yang kita boleh terima adalah, okay, dia bila F tambah 1, dia akan jadi 10. Sebab F adalah nombor yang terakhir. Faham tak? So, bila F tambah 1, dia akan jadi apa? 10. Bukan letak kat sini, dia bukan 10. Dia akan jadi macam, okay, dia akan jadi macam ni. Macam nombor 10 ni. Sorry. Dia akan jadi macam 9 tambah 1. Ni decimal Okay. Awak nampak tak? Kita pecahkan. Okay. Kenapa kita pecahkan? Ini adalah sah. Ini adalah puluh. Rumah puluh. Sama juga dengan yang ni. Okay. Rumah dia adalah, sini adalah sah. Contohlah. Mungkin ni adalah sah, ni adalah puluh. Okay. Dia adalah dua nombor yang berbeza. Walaupun kat sini kata, teacher betul lah. Betul ke? Betul. Okay. Okay. So dekat sini, walaupun you kata, teacher 15 tambah 1, 16. Tak. Konsep dia adalah sama macam ni. Okay. So kita akan bawa, sebenarnya bila dia kata 10, kita tak letak pun kat sini 10. Tak kata sah 10 pula. Bukan. Betul tak? Bila kita 9 tambah 1, kita akan buat macam ni. Okay. 0 letak sini, bawa sebelah kat rumah. Betul. So, ini adalah untuk rumah puluh, ini adalah sah. Sama dengan yang ni juga. Dengan yang ni, sama. So, F tambah 1, 15 tambah 1, dia ibarat macam 9 tambah 1. Ibarat saja. So, dia bukan 10 dekat sini, salah. Okay, so dia akan letak mana? Sama kaedah yang ni dengan yang ni. Okay, 0 dan dia bawa ni atas. Ini pun sama sebabkan dia F. 15. Nombor yang terakhir. Okay, so dia bukan ada rumah lagi 1. 10. That's why kita panggil hexadecimal, kita tak kata dia adalah 100.
kita sebut dia adalah 100. Sama juga kalau 99 base 10 tambah 1. You akan buat apa? Okay, you akan pecahkan. Ingat tak masa belajar dulu? Masa sekolah rendah. Sebab apa? Dia ada 10. Okay. Jadi 9 tambah 1, 10. So bukan kata letak 10 kat sini. Tak. So you akan letak macam mana? Okay, 0, 1. So 0, 1. So kita akan panggil dia sebagai 100 sebab dia adalah desimal. Boleh? Nanti ada dalam beberapa soalan dalam tu yang akan soalan macam ni lah. Boleh? Boleh, madam. Okay, last. Saya tunjukkan. Sebab ni video nanti you boleh ulang balik. Okay, kalau tadi adalah hexa dan decimal, sini adalah binary pula. Okay, what is the number after next? The number binary number. Okay, contoh dia bagi 10. Okay, next 2. Ni binary. So, bila binary, dia bukan 10. Kita akan sebut tetap 10. Okay, you kena ingat binary number dia ada berapa digit? 2 je. 0 dan 1. Okay. So, 10 tambah 1. Okay, 10 tambah 1. 1 lah. 1 base 2. Next kan lagi. Okay, bila kita nak next kan lagi. Okay, tambah 1. Okay, ini kaedah yang sama dengan 9 tambah 1 tadi. Sebab apa? Sebab 0 is the last number and last symbol untuk binary digit. Okay. Kisah je bila you kata 1 tambah 1, okay, sama kaedah dengan yang ni tadi. Ni dengan yang ni tadi. Sebab apa? Okay, sebab nombor yang terakhir. So, yang ni biasanya dia akan pecah lah kan? Okay. 1 dia akan jadi 10. 10 sama. 9 tambah 1. 9 adalah simbol dalam desimal. Tambah 1, 10. 10. Ni pun sama. F ni pun sama kan? F tambah 1, so dia akan jadi 10. So, macam biasa kita anggap, yang ni kita anggap 1 tambah 1 dia akan jadi 10. 0 letak kat sini, 1 letak kat atas. Bukan 10 letak sini Salah. Ni salah. So dia akan ni bawa 0, bawa 1 atas ni. Sama juga 1 tambah 1. Sama jugalah. So dia akan satu rumah lagi lah. 0, 1. So 1, 0, 0 base 2. Boleh? Dia tak ada masalah kalau 0 tambah 1. Kalau next ni lagi, tak ada masalah. 1, 0, 0, 1. Okay. Dia menjadi masalah bila, sekejap. Okay. So tambah lagi 1. Kan? So bila tambah 1, bila dia base 2, so 1, 1, 1, 0, tambah 1 sini. Next 1. Sini 1, 1, 0. So 1, 1, 0 base 2. Boleh? Okay, so yang baru boleh buat dah untuk 1.2D dan 1.2E. So apa-apa boleh ni lah. Nanti video ni nanti saya akan ni lah bagi dekat awak. Boleh? Okay, saya akan share pada seorang sebab saya punya laptop ni tak boleh nak terima, tak boleh support video tu. Okay, so kita stop sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, Thank you, madam. madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Madam.